Okey, Assalamualaikum dan selamat malam kepada semua pendengar-pendengar dan yang masih support Burung Hantu. Minta maaf kita lama menghilang disebabkan kita ada faktor-faktor lain, macam saya baru habis final exam, saya sibuk dengan aktiviti program universiti, jadi saya terpaksa cut kita punya aktiviti untuk kita punya channel lah. Dan Zamit pun busy dengan dia punya assignment dan sejak exam dia juga, jadi terpaksa melepaskan tanggungjawab kita sebagai tim Burung Hantu sebentar, dan akhirnya kita bersambung semula pada hari ini. Dan jam sekarang dalam 1 pagi, saya dan tim saya iaitu Zamit, dan hari ini kita ada tim kita yang lain juga iaitu Syamirul, akan bercerita tentang kisah seram yang terjadi kepada kami sepanjang hidup kami lah, apa yang terjadi. Okey, tajuk yang saya nak cerita hari ini adalah tajuk yang berkisah, cerita yang berkisah tentang kisah seram di asrama college. Minta maaf saya. Cerita yang saya nak bercerita adalah cerita yang berkisah tentang kisah seram yang berlaku di kolej saya, tempat universiti saya tinggal. Okey, saya harap korang semua terhibur lah. Okey, cerita saya akan mulakan. Okey, cerita dia berkisah macam ni. Kisah ni berlaku terhadap 4 orang kawan saya, lebih kurang pada junior saya lah. Dia orang pergi dia orang melepak waktu malam. Biasalah budak-budak muda kan, budak-budak budak-budak college, budak-budak universiti yang tak ada hal nak buat kerja apa, tak ada assignment, dia orang nak lepak, nak ada extension. Jadi dia orang duduk macam ada satu college dekat universiti saya ni. Kita orang ada satu tandas, dan sebelah tandas tu ada beranda. Dia orang duduk kat situ, duduk kat beranda tu, dan sambil ada yang main gitar apa semua. Jadi macam kita pun okey lah, jalan lah kan, main lah gitar. Dia main gitar. Tiba-tiba dia orang terdengar bunyi bukaan air di dalam tandas. Yang peliknya, mana ada orang waktu tu, padahal jam waktu tu lebih kurang pukul 3 pagi. Semua budak selalunya dah masuk tidur waktu tu. Dia cuma hanya tinggal dia orang 4 orang saja kat situ. Tapi dia orang masih meneruskan main gitar, bersembang apa semua, lepak-lepak. Lepas tu dia orang dengar bunyi air tu makin kuat. Dia orang okey, nak jadikan cerita, dia orang masuk ke dalam tandas tu, cari apa bunyi air ni, paip apa yang buka kan. Tiba-tiba dia pun buka-buka, tak ada apa pun. Dia orang pelik, kenapa boleh jadi macam tu. Dia orang pun macam apa pula kan, kenapa pula macam ni kan. Tak apalah, dia orang pun pergi duduk kat mana tu, sembang-sembang balik. Lepas tu jadi satu masalah lagi. Tiba-tiba dia orang bunyi orang ketuk pintu kat dalam tandas. Dia orang padahal kat situ, dia orang tak nampak pun sesiapa pun yang masuk ke dalam tandas. Siapa yang ada dalam tandas tu sehingga yang ketuk pintu apa semua ni? Itu agak memelikkan. Jadi selepas jadi kejadian tu, dia orang kata, dia orang tukarkan hati, kita tak apa lah, kita tak kacau dia. Dia orang macam tak apalah, dia relax je. Nak jadikan cerita, kali ketiga bunyi macam tu juga, kali double. Bunyi orang ketuk tek tek dekat tandas. Lepas tu bunyi air terbuka. Itu membuatkan mereka sangat seram, sehingga dia orang kata, dia orang decide untuk dia orang belah dari situlah. Dan itu dan yang terjadi juga, lepas tu dia orang balik, dia belah dari situ, masuk bilik apa semua. Esok pagi dia orang dapat khabar cerita ada yang nampak penampakan pada malam itu di kawasan kolej dia orang. Dan dia orang menampakkan pocong. Tapi itulah, itu hanya kisah yang disampaikan by mulut, dan kita pun tak tahu kepastian cerita yang sebenar.
Okey, yang tu saja daripada cerita saya. Saya harap cerita ringkas saya ni buatkan korang terhibur dan boleh mencerahkan korang. Tapi walaupun cerita saya sangat ringkas sebab ini adalah kejadian yang terjadi pada junior saya ataupun rakan saya sendiri. Jadi saya harap korang stay dengan Burung Hantu. Pastikan korang tak lupa subscribe apa semua untuk subscribe baru. Terima kasih. Dan kepada yang dah lama, terima kasih kerana support kami. Dan saya sekali lagi mohon maaf kerana lambat untuk upload video apa semua dan agak macam mati sikit kita orang macam channel. Dan nantikan kita punya next video untuk channel Burung Hantu. Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua peminat-peminat Burung Hantu. Kepada yang baru main untuk tengok akan punya video, harap subscribe dan share lah. Okay, kita nak review balik apa berkenaan kejadian apabila kita rakam video yang tadi. Kejadian ni waktu tu kita rakam kat satu tempat rekreasi. Dia satu tempat pegunungan, macam bukit lah. Area tu dia ada rekreasi kat area tu. Jadi kita rakam kat kawasan sekitar dia dan kita telah diganggu. Dan pada waktu tu saya yang menceritakan kisah seram, tapi yang melihatnya kejadian tu adalah Zamek dan Syah. Jadi kita nak tanya Zamek dengan Syah lah apa yang dia nampak kan. Jadi saya Syah boleh cerita sedikit tentang kejadian yang berlaku waktu tu. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada para pendengar Burung Hantu. Okay, kita nak review balik daripada sesi rakaman kami dekat kawasan rekreasi tu. Untuk penonton semua, kawasan rekreasi tu waktu siang memang ramai orang naik bukit, biasa berkelah apa semua. Tapi time malam, wow, gila kelam lah. Right, first kali waktu tu kami tinggalkan sahabat kami ni seorang diri dalam kawasan kat tempat gelap. Itulah lepas lebih kurang 10 minit kami tinggal tu, kami patah balik untuk ambil balik lah member kita yang kita tinggal tu tadi. And then pada waktu yang sama, at first saya just tengok keliling lah 180 degree, just tengok daripada hujung ke hujung, lepas tu nampak. And then secara tiba-tiba saya terpandang satu entiti. Entiti ni betul-betul berada belakang sahabat saya, straight betul-betul belakang dia. Saya ada nampak dalam satu bentuk kain, macam kalau kalian boleh bayangkan, kalau ada kain putih yang dah ada banyak kesan tanah. Kain putih yang kotak ada kesan tanah. At first saya ingatkan tu just macam nak kata, at first ingatkan dia macam ada kain tergantung ke apa tiba-tiba kan. Tapi yang peliknya, bila saya pandang tempat lain, kain tu still ada kat situ. And saya ada panggil member saya tengok sama ada dia nampak atau dia nampak ataupun tak apa yang saya nampak. Then lepas tu kami elok-elok kami tengok apa itu, kami dah mula rasa tak sedap hati. Dah mula rasa macam kami patut belah dari situ. Dan disebabkan tu jugalah kami macam, saya dah kata kalau nak ikutkan, kami nak record lagi satu video dekat situ untuk cerita lah. Cuma bila dah ternampak entiti tu, dah macam kami sendiri pun dah rasa lain macam, dah rasa sejuk. So kami buat keputusan untuk beredar dari situ. Dan kami sebelum beredar tu, kami tak bagi tahu lah member kita yang duduk tengah bercerita ni, sebab tak mau bagi dia cuak ke apa semua. Sebab biasalah kawasan tu, kalau nak diikutkan cerita, memang kawasan tu kawasan orang membuang.
Bukan membuang tai apa semua ni, membuang benda yang kita dah tak nak ada. Faham kan membuang apa tu kan? Right, and then mungkin lah dekat kawasan tu, kan kawasan tu sebenarnya kawasan yang agak keras. Tapi agak keras tu di malam hari lah. Kalau waktu siang tu tak ada rasa apa-apa. And mungkin benda tu just, mungkin dia sendiri benda tu nak tengok member kita ni sama ada dia contoh tu betul tak tahu lah, walau alam itu. Tapi apa yang saya nak cakap kat sini, benda tu saya betul-betul nampak belakang member saya. Jelas kat situ nampak satu bentuk dalam bentuk kain tu, macam kalau hampa boleh nampak macam hampa ambil bola, letak kain, selimutkan kain tu, dan kain tu kotak. Dia tak betul-betul putih macam putih baju sekolah tu. Dia putih tapi dia ada kesan kotak. Kesan tanah sikit-sikit lah. And then benda tu lah yang buatkan kami mula rasa tak sedar hati, dan mula untuk panggil kawan kami balik, dan kami mula untuk cari tempat lain lah untuk shoot video kali ni. Jadi kita nak bercerita sikit Mat, apa yang hang nampak waktu tu? Okay, first of all, maybe apa yang saya nak cakap akan direct, tak ada tapi-tapi. Sebab mungkin kalau cakap berlapik ni, maybe orang takkan percaya. So saya akan cakap direct, cerita terus terang. Okay, daripada pengalaman, first kami tadi sampai, kami melawat kawasan dulu. Kami ada record untuk kawasan sekeliling, tak mana, lepas tu kami akan cari tempat. First, okay, kita balik ke cerita Syamirul, cerita Syah. Apa yang dia nampak tu betul, memang saya juga nampak. Tapi agak berlainan sikit. Sebab dia, Syah nampak hanya kain yang kotak. Tapi mungkin rezeki saya malam ni, saya dapat nampak one piece bentuk sosok tubuh seorang manusia berkain putih yang kotak dan bergerak. Nampak kepala, badan, kepala dia bergerak macam tu. Memang nampak jelas. Dan masa tu mula-mula saya tak nampak lagi. Syah cuba tunjuk, cuba panggil, dia panggil saya, Mat, hang try tengok kat situ. Apa dia lah, saya kata, apa dia? Tak nampak pun. Bila fokus balik, disebabkan kepala dia yang bergerak tu yang menyebabkan saya boleh fokus dia daripada atas sampai ke bawah. Okay, itu satu. Dan benda tu memang berada di betul-betul belakang Nizam. Memang berada di belakang Nizam betul-betul. So, hak tu memang pengalaman yang barulah untuk kami. Dan ada juga perkara yang berlaku sebelum tu. Sebelum tu, waktu kami melawat kawasan untuk pilih spot taman untuk bercerita tempat sesuai kan. Masa tu maybe mungkin akan disertakan video tempat video yang kami melawat kan. Mungkin akan bubuh kamera. Masa tu kami hanya diterangi flashlight saja. Tak ada sumber lampu apa. Kawasan tu gelap gelita. Memang gelap sangat-sangat. Kalau tak ada lampu, memang boleh jatuh tersadung. Okey, nak jadi cerita, flashlight tu, kamera tu menghala ke sebuah pokok pinang. Dan masa tu Syah dengan Nizam bercadang nak buat dekat situ. Ada satu kursi bangku warna putih. Bangku batu warna putih. Macam tempat rekreasi orang duduk kan. Dia pun nak buat kat situ. Tapi bila flashlight tu menghala ke arah pokok pinang tu, memang nampak juga ada macam bayang-bayang hitam yang tengah berdiri. Macam seolah-olah memati kami tengah buat apa. Macam contoh pokok. Dia pokok. Dan cuba bayangkan apa yang saya cerita ni. Cuba bayangkan pokok. Dan benda tu duduk di belakang pokok tu, dia macam mengendap kami. Tengok macam tu. Masuk. Dia masuk, dia keluar, tengok, dia masuk balik. So masa tu maybe sebab kan saya cadang kat depan, so cari tempat yang cerah sikit. Sebab
boleh memang tak sedar hati dah masa tu. Bulu roma dah cering, dah meremang sampai macam nak tercabut dah. So choose tempat yang okey sikit. And then bila dah Nizam settle record, masa tu saya tengah live. Saya tengah buat live dekat kereta. Tapi yang nak jadi benda yang satu lagi pelik yang berlaku, tiba-tiba daripada atas pokok jatuh ayak menitik. Ayak menitik, Syah pun nampak. Mula-mula maybe Syah tak perasan mula-mula. Masa tu ada saya dekat kereta, dengar seolah-olah bunyi ayak. Mula-mula tu tak expect kata ayak, ayak ke pasir. Sebab dengar seret-seret, cek, dengar menitik. Tak. Tapi bila tengok balik dekat tak tu, kawasan jalan tu, mula-mula tengok kering. Tapi bila lepas dengar bunyi tu, basah. And then tiba-tiba dia jatuh lagi banyak. Ayak tu jatuh daripada pokok tu lagi banyak. Jatuh. Lepas tu Syah tegur, Mek, hang dengar? Dengar. Tadi kat situ tak ada ayak kan? Tak ada. So okay, cuba bayangkan seharian kemarin dahulu tak hujan langsung tak hujan. Dari mana datangnya ayak tu? Waktu tu kawasan tu memang gelap sangat-sangat dan ada kami bertiga saja. Dan ikhlas, jujur daripada hati, cerita yang saya bagi tahu ni tak ada tipu, tak ada helah. 100% ori. Termasuk juga dengan Syah, termasuk juga dengan Nizam. Ni first time jadi gangguan yang agak teruk macam ni. Pengalaman barulah untuk kami. Itulah pengalaman sedikit apa yang terjadi pada kami. Dan video ni dirakam selepas kami pulang lah daripada tempat tu. Dan sekarang jam dah 3 lebih. Kami pulang daripada tempat tu dalam pukul 2 lebih. Ada apa nak cakap ni? Cuma cakap, kalau siapa yang ada cerita-cerita seram ataupun boleh suggest tempat-tempat yang agak-agak creepy ataupun menarik untuk kami tuju, sila DM IG kami Burung Hantu 29. Dan jangan lupa like, komen, subscribe channel Burung Hantu. Kalau tak jumpa, search jangan dengar cerita hantu. Confirm naik. Okey, sekian saja daripada tim Burung Hantu. Terima kasih kepada Zamek dan Syah juga yang sanggup keluar malam untuk menjayakan kita punya video untuk episod pertama ni. Dan setakat ini video yang kami boleh bagi untuk episod pertama. Mungkin agak terganggu untuk episod pertama, dan kita akan beri lebih baik untuk episod kedua. InsyaAllah akan menyusul episod kedua secepat mungkin. Dan saya juga ingin minta maaf sekali lagi kepada peminat-peminat channel Burung Hantu, disebabkan kita lewat hampir 3 bulan juga kan untuk tidak mengupload video, disebabkan kita agak busy dengan dengan study. Di ni Syamirul study dekat universiti dia, saya study dekat universiti saya. Zamek pun macam tu, dan kita tengah final exam lagi. Itu agak mengganggu sikit lah komitmen kita terhadap channel kita. Tapi kita tidak mati, kita masih meneruskan usaha-usaha tu, dan insyaAllah akan kembali lebih hebat dari sebelumnya. Okey, itu saja daripada saya dan Zamek dan Syah. Salam Burung Hantu.